Cuaca cerah sejak awal pagi tadi menyebabkan beberapa kawasan yang dinaiki air di Terengganu mulai surut. Situasi itu juga membolehkan penduduk di Kampung Aloh atas tol Kuala Terengganu dibenar pulang ke kediaman masing-masing. Banjir yang memasuki hari keempat dan semakin reda ini memberi kelegaan kepada penduduk terjejas untuk pulang membersihkan rumah. Memang saya nak tahu memang banjir kat saya. Sebab air saya menasti. Air turunlah ke saya. Ni dia serat dia sekejap kat lagi ada balik. Naik masuk balik. Memang lagi dah habis musim yang main masuk lah. Mula yang baru start duduk ni. Tadi saya di depan tu memang naik rumah depan tu dekat saya kat rumah tu. Yang ni tepat sikit ah. Ni tinggi sikit ah. Apa naik kau? Naik kat apa sini? Dah tubik bilau dah boleh. Ni sekeliling ni macam pulau. Kita duduk macam pulau. Sini air banyak. Saya urus sini 40 tahun. Ni tahun ni lah. Tahun ni yang pertama kali. Pertama kali masuk rumah? Ya, dalam rumah. Masa tahun-tahun lepas saya duduk pergi dah kat Mindoh tu. Dia naik duduk sampah lah atas. Jadi macam gobok-gobok peti pendedang akak lah. Jadi pakat-pakat tolong akak. Tahun ni teruk. Jadi saya terpaksa pindah lah sebab dapur masuk air. Jadi kita tak untuk ni kan jaga keselamatan. Jadi kita buat pergi ke pusat PPS lah. Lepas tu bila dah pergi PPS tu baru balik lagi pagi. Nak cakap bahasa orang kata banjir ni memanglah kena penat kan. Tengok kadang kita punya barang, kita punya habis. Jadi kita tak tahu nak cakap macam mana. Sistem peparitan yang tidak teratur menyebabkan kawasan ini antara yang sering dilanda banjir apabila hujan lebat secara berterusan. Malah keadaan kawasan yang rendah menjadikan mereka antara penduduk yang terkesan banjir terawal. Susulan banjir yang melanda Kampung Bendang Perul, Rantau Panjang, Kelantan, keluarga bayi kembar berusia 44 hari antara yang terjejas banjir di kawasan tersebut selepas kediaman mereka dinaiki air setinggi 0.5 meter semalam. Ibu kepada Muhammad Nabil Khalis dan Muhammad Naufal Khalis itu berkata dia dan suaminya terpaksa membawa anak mereka mengharungi banjir sejauh 800 meter sebelum menaiki kenderaan untuk ke pusat pembinaan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh. Gitu tu jalan kaki langgar air. Bawa anak kecil 2 orang. Adalah kedai betul lah. Betul tu ngang tubik. Tapi 2 orang tak tiap lah. Muju tak tiap. Takut bimbingnya tiap. Tak naik ibu sebab perahu bocor. Tu jalan kaki tubik. Calon BN Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Nur hari ini melakukan tinjauan mesra ke atas penduduk di sekitar Kijal, Kemaman. Beliau meluangkan masa hampir 5 jam bagi mendengar sendiri keluhan serta permasalahan rakyat. Menurut Tan Sri Raja Muhammad Effendi, beliau mampu menjadi orang tengah kepada permasalahan rakyat dengan membawanya ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi saya, apa benda dalam kawalan saya, itu yang boleh saya katakan. Kalau benda itu tidak dalam kawalan saya tak boleh berjanji. Di dalam pemikiran kita itu harus ada untuk memberi yang terbaik. Jadi kalau kita dapat mandat itu, kalau saya dapat mandat tersebut, apa saya nak lagi buat? Saya mesti buat yang terbaik untuk kawasan saya. Nah, kalau saya janji nak buat jambatan emas ke melalui Bukit Kuang ke apa kan, saya tahu mungkin benda itu tak dapat dicapai. Ya. Kita tak mahu tu. Benda yang pasti, itu saya amat bersetuju. Tambahnya, fokusnya kini menyelesaikan beberapa isu rakyat yang berpangkit, antaranya isu kesusahan nelayan. Memperkasa usahawan melalui ekonomi digital, itu fokus utama Pusat Ekonomi Digital PEDI dalam mengasah kemahiran e-dagang pada usahawan luar bandar memasarkan produk. Limpahannya terus memberi impak positif bagi menjana pendapatan lebih tinggi termasuk di Terengganu. Ikuti laporan Atikah Makhtar. Ada peringkat atas lah. Alhamdulillah meningkat. Saya bersyukur dipertemukan dengan PEDI
Pedi Bukit Anak Dara Kemaman menjadi tumpuan usahawan setempat mendalami ilmu ekonomi digital dalam menyebar luas pemasaran produk mereka. Di sini, usahawan didedahkan dengan latihan serta kursus yang mampu membuka ruang meneroka pasaran digital. Melalui penghasilan video serta teknik pemasaran yang betul, perniagaan mereka tidak hanya terhad di kawasan sekitar, malah mampu membawa produk ke pasaran luar. Sepanjang penubuhan, Pedi Bukit Anak Dara, lebih 5,000 usahawan aktif dilahirkan. Sebagai usahawan yang memerlukan kita pergi lagi jauh, kita perlukan sistem online ni untuk kita pasarkan kita punya produk. Sekarang ni kita punya pendapatan sebulan melebihi 3,000. Kalau dulu kita agak ke pelanggan home my singgah je tau. Tu dia tolong buat Facebook apa ni. Orang daripada Kuala Lumpur balik kapur pun dia boleh booking awal-awal. Mana jualan pun alhamdulillah. Maknanya banyaklah Pedi bantu kami. Banyak jugalah perubahan dari segi kewangan tu. Yang tak kenal ni ramai yang cari kami. Ketika ini terdapat 12 pedi dibuka di Kemaman, manakala 6 lagi pedi tambahan dirangka pada masa hadapan bagi memberi manfaat kepada penduduk setempat menceburi bidang keusahawanan dengan lebih berdaya saing. Pengarah Kanan Koordinasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Buhari Yahya menyatakan pelbagai strategi diketengah dalam membantu usahawan pedi. MCMC turut menjalinkan kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan serta swasta dalam usaha memantapkan usahawan terlibat. Pedi ni dia memang dekat dengan komuniti dan juga apabila kita ada sistem IT yang baik, jadi kita boleh adakan pelbagai program. Kalau kita lihat dari segi pengagihan peranan setiap pedi sangat baik, saya percaya lebih ramai rakyat akan mendapat manfaat, dan juga dari segi promosi pun mungkin lebih luas. Tetapi melalui pemasaran di dalam talian ni, jadi pendapatan dia pun bertambah. Serius dalam memperkasakan usahawan, satu persidangan pedi bakal berlangsung pada 29 November nanti bermatlamat membantu komuniti setempat menerusi pedi. Pedi ini bukan hanya dilihat sebagai pusat internet komuniti, malah ia mampu menjana pendapatan lumayan sekaligus menjadi pembangkit ekonomi digital usahawan setempat dengan lebih berkesan. Atika Maktar untuk RTM.